Rakyat Malaysia ni dikenali antara rakyat yang suka membantu, sangat suka buat perkara-perkara kebajikan. Yang ini fakta dia. Cuma tuan-tuan dan puan, kadang-kadang kita ni keterlaluan sampaikan kita terlupa siapa sebenarnya yang kita harus bantu. Kan ada pepatah Melayu menyebutkan kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Takkan kita tak tahu betapa ramainya orang Malaysia yang hidup susah? Kita sendiri pun tahu bagaimana di Sabah Sarawak sebahagian rakyat Malaysia nak pergi ke sekolah pun nak naik bot sampai tak ada jalan rosak dan sebagainya. Dan sekarang ni pula kalau kita perhatikan, berlambak-lambak NGO kita ni buat perigi dekat Kemboja. Berapa banyak dekat Kemboja kita buat perigi? Apa hasilnya dan sebagainya? Bukankah ada satu negeri dekat Malaysia ni yang ada masalah air sepanjang masa? Asal buka pipe dia keluar air teh tarik. Kenapa kita tak fikir satu strategi untuk selesaikan masalah di negeri tersebut? Kenapa kita tak nak buat perigi di sana? Tuan-tuan dan puan-puan, kan ada hadis Nabi SAW yang bagi tahu supaya kalau kita nak sedekah, utamakan pada sanak saudara kita kan, adik-beradik kita dulu kan. Bayangkan kalau nak sedekah pun kita kena cari adik-beradik kita dulu, baru kita bagi pada orang lain. Maknanya, kalau nak bantu pun, nak buat dalam skala yang lebih besar pun, utamakanlah dulu kita punya rakyat yang susah, barulah kita sampaikan pada rakyat luar. Saya bukan kata jangan bantu. Saya kata bantu, dipersilakan. Tetapi saya pohon kalau boleh jangan lupakan anak tempatan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi satu perkara. Kalau kita tak tolong Palestin sekejap, sumpah saya kata Palestin tak akan lumpuh. Nak bagi tahu je, bukan Malaysia sahaja yang bantu Palestin. Turki banyak bantu Palestin. Indonesia, Brunei banyak bantu Palestin. Bahkan negara-negara bukan Islam pun banyak yang bantu bagi sumbangan pada Palestin. Bila saya kata fokuskan pada Malaysia dulu, maknanya kita sekarang ni alami masalah ekonomi makin jatuh. Orang semakin susah. Maka kita tumpukan dulu pada anak tempatan kita. Bagi mereka cukup makan, lepas tu barulah kita berpusu-pusu buat bantuan di negara-negara luar. Satu lagi, saya tak faham. Saya duduk di Bosnia Herzegovina selama setahun dan saya tak faham kenapa sampai ke hari ni kita masih buat bantuan pada Bosnia. Tuan-tuan dan puan-puan, zaman Bosnia perang dulu dah berlalu. Sekarang dah nak 30 tahun mereka dah tak ada peperangan. Saya berani katakan kehidupan rakyat Bosnia jauh lebih baik daripada rakyat kita. Hentikan bantuan di Bosnia, sebaliknya kita tukarkan kepada bantuan dari sudut merangsang dari segi ekonomi. Pergi melawat negara Bosnia, dari situ kita boleh bantu membangunkan ekonomi pelancongan mereka. Saya duduk di sana, saya boleh katakan saya tak nampak langsung gelandangan di sana. Gelandangan di Kuala Lumpur jauh lebih ramai daripada Bosnia. Saya minta maaf ya, rakan-rakan NGO, apa yang saya nak katakan ni, sebab benda ni adalah realiti. Saya tahu banyak NGO yang buat bantuan di luar negara ni pun sebenarnya bukan sebab nak bantu sangat. Ini kena akui. Zaman sekarang ni zaman populariti. Semua orang nak tunjuk dialah jago, dialah yang paling baik. Dan kadang-kadang kita kena tahu je, kita bagi sumbangan pada NGO 30% boleh pergi ke management dan kita tak tahu berapa gaji yang mereka dapat. Saya minta maaf, saya ambil risiko atas apa yang saya perkatakan ini kerana saya merupakan antara orang yang sangat aktif bantu pelarian Syria di Turki dulu. Selepas saya balik ke Malaysia, saya tengok betapa susahnya orang tempatan kita, maka saya ambil keputusan untuk tidak lagi membantu orang luar. Dan saya nak beritahu kepada golongan NGO di sini, tolonglah, kalau anda nak bantu orang luar, boleh, tetapi 60% bantuan itu bagi dulu pada anak tempatan kita, 40% ataupun paling tidak 10% hantarlah ke luar negara.